Personally aku lah, Aku rasa ada benda dalam kepala otak ni. Cuba keluarkan. bagi aku benda tu keep on lalu kat aku punya FYP. Okay. Aku macam Nyampah. Tegak je lah. Cakap lah. apa benda je. Hi guys, selamat malam. Welcome to The Salesman Talk Podcast. The Salesman Talk Show The Salesman Talk. Nama ni berubah-ubah. Jangan tambah-tambah. The Salesman Talk episode The Salesman Talk episode yang keempat. So hari ni kita special sikit, ada guest. Okay. Dah berapa lama kita dah 3 episod kan? Hari ni special betul. Ada audience semua. Audience tadi. Masa cakap meletak. So hari ni special sikit lah. Kita ada guest. Okay. Ada guest dan mungkin tajuk hari ni pun mungkin yang agak interesting lah, pasal konten kan. Pasal konten. Okay. So terlebih dahulu kenalkan diri. Sila. So kamera di sana. Awak boleh kenal. Nak formal lah. Ya, formal. Tak payah. Ya. Hai guys, saya Hakim Zaini. So saya merupakan salah seorang pemilik untuk perniagaan HKZ Global. Jual apa? Candu? Bukan. Bukan. Jual apa? Bukan. Kita buat dekorasi dinding. Oh, dekorasi. Wainscoting. Wainscoting. Maksudnya kalau contoh Syokir dia beli rumah busuk kan. Rumah Nak busuk. dia nak tambah apa atap runtuh apa boleh buat. Atap tak payah buat, kita buat wainscoting je. Okay, dah ada kabel lah. Boleh settle lah, boleh settle. Okay. So apa cerita Hakim? Macam mana business sekarang? Business So far? tak boleh bagi tahu ke? Boleh. Tak bagi Kita tahu. ada apa? Bagi tahu. Business okey lah. Dia ada Alhamdulillah benda-benda okey. yang sensitif kita hidden. Tapi dia tu lah, lumrah business kan. Dia ada ups and down kan. Sekarang macam slow sikit. slow Tapi tu. masih lagi di graph yang menaik. Macam tu. Oh, okey. Maksudnya mungkin biasa Lower height. Oh tengah slow lah. Tengah slow. Oh patutlah laju datang podcast lah. dia macam ni. Dia podcast ni tempat kalau datang kita tak ada sales. Dia tempat lepak untuk salesman yang tak ada sales kan. Okay, Syoki macam mana sekarang? Okay, so far alhamdulillah. Tapi aku pun bulan ni agak slow sikit. Sama tu. Asal semua ni lah. Aku tanya orang lain pun slow. Ya. Dah kena ni dah aku ingat bulan ni. Mungkin Bulan 8 berapa banyak deliver kita? 7. Tahu? Faham bulan ni okey. Berapa rumah buat? Dia Berapa total sale? Berapa sale bulan ni ah? Oi, tak boleh kita tahu. Biasa tak boleh. Mana boleh bagi tahu. Tapi total rumah yang buat bulan ni. Dia tengok kadang 5 rumah dia punya sale tinggi kan. Kadang 5 rumah sale dia sikit. So tak tentu lah. Dia tak tentu. Okay. Tapi bilangan customer tu ramai tapi dia punya sale tu drop. So bulan ni 5 rumah. Macam tu. Oi, aku dah lupa lah. Tengok. Ni bawa level boss, tak tahu. Tak Dia tak tahu apa-apa kan? Tak payah tahu. Ada Lupa. Okay, jadi kita ni Dia punya ni. kira Gen Z lah. So Gen Z tapi kita memanfaatkan social media lah sekarang ni kan. So macam business yang HKZ Global buat ni mostly dimarketkan ke mana sekarang ni? Sekarang ni kita fokus kat pasaran online lah. Online lah. So antara social media yang kita fokuskan macam Facebook. Okay. Lepas tu Facebook Facebook. Facebook keras tu. Masuk Facebook. Masuk Facebook. Yeah, so Tapi sebab kita faham dia punya market kan, structure market dekat mana kan. So kita fokus kat Facebook, Instagram dengan sekarang TikTok. TikTok okay. So yang tajuk kita apa? Tajuk kita hari ni content creation lah untuk business. So mostly kita memang sales, memang kira business lah kan. So kita ada satu persamaan, kita create content untuk kita funnel kan jadi sales. So macam Syoki, hang punya business ni property. Macam mana hang boleh nak tarik audience tu dia beli rumah? Kira sebab rumah ni dia kan benda besar kan. Macam mana tu? Dia dulu nature business dulu, property punya business dengan sekarang lain. Dulu kalau dia katakan evolving lah. Betul. Dulu kalau katakan kan, aku rasa mungkin zaman-zaman mak bapak kita dulu pun kalau nak beli rumah, dia wajib pergi tengok rumah, pergi viewing apa semua, baru dia orang make decision lah. Tapi sekarang banyak klien-klien aku yang purchase property online je. Maksudnya dia tengok video apa semua, dia nampak location pun, dia google location semua okey dan dia beli je, tak ada masalah. Maksudnya hang punya profile TikTok tu adalah
katalog lah. Contohnya macam katalog lah. Katalog, betul. Okay. So itu untuk property. Okay, macam HKZ Global wainscoting kan. So macam mana content tu nak jadikan sales? Nak jadikan sale macam mana content yang di-create kan tu specifically about wainscoting ke macam mana? Dia kalau macam dia samalah macam property kan. Kalau dulu kalau orang yang nak panggil datang macam kedai datang kedai tengok apa di show katalog, gallery, ada katalog apa semua kan. Sekarang ni bila ada social media dia pelbagai. Lepas tu sekarang ni dia ada faham tak content. So dia bukan saja tunjuk katalog saja tau dalam social media ni, tapi dia tunjuk cara dia, tutorial, lepas tu feedback daripada klien tu kan. And macam HKZ pun kita buat kelainan juga kan. Kadang ada sketsa lah berkaitan dengan kempen yang kita buat dalam bulan tu. Sebab HKZ ni kira lain daripada kita orang. Sebab HKZ ni dia ada produk sendiri kan. Ada produk sendiri. Lepas tu so lebih pelbagai lah. Content tu lebih kepada ada yang aku tengok how to kan, macam nak buat chat apa semua kan. So untuk chat pun ada buat lah. Ada buat. Okay. So dia lebih banyak tutorial kan. Knowledge. Kira luas lah HKZ ni kan. Ada buat chat apa semua. Maksudnya hang masuk agresif buat social media punya content sejak bila? Aku start bulan 12 last year. Sebenarnya aku tahu je kena buat, tapi lebih tak buat lah. Lebih kepada ego lah. Dia sebab sebab salesman kan. Sebagai salesman dia kena memang bagi aku memang wajib kena ada personal branding untuk kita nampak advance daripada salesman lain kan. Betul. So okay, Shoki, kita tak ada produk sendiri, tapi produk kita tu besar. Maksudnya untuk close customer tu mungkin lebih seni tu kena lebih tinggi kan. Betul. Cuba dia itulah bagi aku sebenarnya dalam marketing basic dia walaupun tukar online ke offline ke basic dia tetap sama. Maksudnya untuk orang nampak, kenal, suka, percaya. That's part benda ni basic lah maksudnya kan. So maksudnya kalau katakanlah aku rasa sama je. Maksudnya kalau kita online ke offline ke memang kita kena buat benda tu. Sebenarnya kita buat online present, kita buat video apa semua tu, kita tengah bagi orang nampak. Kan kita buat video content apa semua, Hakim buat content apa semua. Orang nampak lah, oh ni brand ni apa semua kan. Bila along the way kita keep on consistent buat benda yang sama, then dia akan start kenal. Oh HKZ ni buat macam ni. Oh dia buat benda ni lah. Nampak tak? Then bila nampak dia kenal kita keep on buat content yang berkualiti, orang akan ingat. Dia start suka. Dan lepas tu mungkin dia dah start buat decision untuk beli apa semua lah. So maksudnya along the way the process tu maksudnya sama je mana-mana tak kisahlah business wainscoting ke apa semua ke kan. Aku rasa sekarang banyak je company-company ID dah start masuk involve dalam online kan. So macam HKZ bila start marketkan online ni? Memang daripada start ke ataupun macam mana? Daripada kita orang start, kita dah start lah masuk dalam online. Maksudnya start je business tu yang kita orang join ni kan. Industri yang baru kita orang masuk ni, apa orang cakap, dipenetrate oleh orang-orang yang berpengalaman. So orang-orang yang orang lama cakap kan. So diorang ni maybe lag sikit dari segi exposure dengan social media ni. Social media ni lambat sikit. So dekat situ kita orang fill the gap lah. Sebelum kita orang nak pecah market tu, kita masuk dari situ. Okay, faham. So dari awal kita orang tubuh, terus kita orang buat. Jadi kira perjalanan HKZ dalam social media ni jauh lah sebenarnya. Awal lah kan. Dah tapi jauh lah. dia apa nak naik tu lambat. Lambat. Faham. Tak, tapi kalau perasan kan, ni kalau hang perasan kan, benda ni lah sebenarnya gap di antara kita sebagai seorang salesman yang so called Gen Z ni dengan salesman yang agak lama kan. Maksudnya cara pendekatan dia orang buat sale tu beza kan. Kadang-kadang kita bukan tak share knowledge, cuma dia orang tak boleh adapt dengan apa yang kita buat kan. Betul tak kan? Macam kalau orang lama ni, satu dia orang dah ada networking, dia orang dah ada kabel, power daripada kita dah kenal. Tapi macam kita ada juga macam share ilmu semua kan. Tapi at the end of the day, orang tu nak buat ke tak nak buat je sebenarnya. Tu je sebenarnya. Macam sekarang ni content yang aku tengok banyak orang share value. Macam seseorang tu dah berjaya kan, dia dah berjaya atas apa benda yang dia dah buat. So dia share lah apa yang dia buat tu. Tapi at the end of the day, still orang yang dengar tu kena execute lah. Dia nak buat ke tak nak buat, itu je. Betul. Sebab kalau pasal sekarang ni
dia terlalu banyak konten yang ada kat social media. Sometimes kadang-kadang yang muda-muda ni mungkin dia nak buat konten, dia tak tahu tak, aku nak buat konten macam mana. Dia nampak macam brother tu buat video-video pakai kereta mahal semua, dia nak follow macam tu kan. Sebenarnya jet ni ya semua kan. Dia maksudnya bagi aku tak tahu pendapat macam mana. Bagi aku kita just buat apa yang kita boleh buat je lah kan. Kadang dia 100% nak follow apa orang buat. So perjalanan HKZ ni dalam social media ni, apa pengalaman HKZ dalam social media ni? Ada tak macam apa-apa yang dugaan ke kan? Ada kena kecam ke? Banyak tu. Banyak Macam kat HKZ kita orang mula dengan 3 orang tau. Jadi apa nak siapa nama 3 orang? Option tau. Dengan apa? Zaim dengan Kimi. So kita orang tak ada option tau. Okay. Dari segi personality-nya, tiga-tiga ni biasanya orang panggil ada term apa, introvert. So aku kalau macam Shoki kan, tahu aku jarang untuk ke depan waktu dekat sekolah ke apa kan dulu kan. Jadi bila dah start business kan, dah ada social media sendiri dan kita tahu macam mana kita nak masuk dalam market tu, kita tetap kena buat content social media. So dengan tak ada option tu, akulah kena start kan. Aku kena start. Tapi kenapa yang lagi 2 orang tu kenapa? Zaim kenapa? Dia tak nak, dia malu-malu lah. So Zaim malu-malu. Aku akan start tunjuk kan untuk tonjolkan diri kan. Jadi antara challenge lah, aku tak pernah buat video. So first video aku biasanya aku akan cakap kan, kamera aku kat bawah lah. So kalau korang boleh scroll aku punya apa, business punya apa, social media tu bawah-bawah tu akan nampak lah konten aku teruk sangat lah. Cara aku buat video Tapi kadang-kadang bagus dalam keadaan yang kita yang tak ada choice. So kita akan push diri kita akan buat. Kalau tak siapa kita tak buat kan. Tapi at the end of the day kita akan start somewhere lah. Tu je. Betul. So kalau kita tengok balik video yang lama yang kita pernah produce dulu, kita nampak kita punya progress. So kita enjoy lah journey tu. So macam kecaman daripada netizen Facebook ni, aku faham nahu dia tu lain tu. Facebook ni kan. Facebook lagi biadab lah dia punya kecaman tu kan, nak compare dengan TikTok. Tapi TikTok, Facebook dengan IG, kalau kan pasal TikTok ni dia punya kecaman tu dia still lagi budak-budak punya kecaman lah. Dia bertapis tau. Dia bukan bertapis lah. Dia tak kuat sangat. Macam Facebook, korang dua lebih pengalaman kan Facebook kan. Kau cuba share sikit kat Facebook ni macam mana. Macam aku ada tapi aku masih lagi, aku rasa aku boleh okay lagi lah. Bearable lah. Terlampau macam apa sampai body shaming ke apa kan. Ada tak ada sampai macam tu. Sebab aku punya content tu kan berkaitan dengan ni kan. Aku rasa kalau kebanyakannya orang yang banyak kena kecam macam tu kan. So bila dia orang touch tentang topik-topik apa semasa yang tengah hot kan, itu yang biasa kena ni. Bila HKZ nak buat topik ni Abang Tesla? Tak tahu ni. Tak boleh. Tahu ni. Okay, macam mana behaviour customer yang daripada online ni, adakah sama dengan customer yang kita hadap face to face? Macam contoh HKZ memang ada kedai fizikal kan. So kalau kita tahulah customer yang walk in tu dia lain dengan customer yang social media. Macam mana boleh share sikit? Kadang dia orang yang sama je, tapi cuma dari WhatsApp dia lain. Dari kita jumpa depan-depan lain. Macam tu karakter dia beza kan. Karakter dia berbeza. Macam mana? Dalam WhatsApp tu dia macam kasar sikit. Macam kasar kan, dingin kan, cara cakap pun kan. Tapi bila dia jumpa depan-depan dia okey. Macam Shoki, apa punya ni? Dia betul macam tu lah. Kadang-kadang kita jumpa orang dalam social media, nampak dia macam garang Tapi kalau jumpa depan kadang dia okey lah sebenarnya. Tak salah pun. Tapi aku rasa kalau macam hang pun, aku rasa benda sama je dengan Muiz kan. Hang punya experience macam mana? Aku punya experience ada lah customer yang tak okey, tapi lebih banyak yang okey lah sebenarnya. Macam pengalaman aku memang pernah kena maki direct je dalam phone. Memang maki direct. Dia order barang, aku tak tahu pula barang tu lama nak sampai, tapi dia nak pasang terus kat kereta dia, faham tak? Dia nak masa aku deliver tu, dia nak terus ada. So dia tak nak kereta tu kosong, tak ada. Dia memang cakap saya memang takkan deal lah dengan awak. Saya memang tak nak jumpa awak. Memang dia benci lah konon kan. Lepas tu dia kata dia nak hari tu juga kereta dia. Aku hantar lah pukul 10 aku sampai. Masa sampai tu, macam mana kesian awak ni, malam sampai. Itu yang cakap dalam WhatsApp dia kasar. Dia macam tu lah. Dia dalam manusia ni bila nampak depan-depan dia sebenarnya okey lah. Dia lembut, takut pun ada kak. Nanti depan-depan macam ada belakang-belakang, daripada jauh boleh sembang WhatsApp macam tu kan. Tapi kalau depan-depan mungkin dia pun takut kak kan.
So macam HKZ Global ni, daripada mana dia datang HKZ Global ni? Semenjak bila? Kita orang tiga kan. Kita orang tiga ni lepas intern kita orang kerja sekali tau. Kat construction punya site kan. Then dia punya planning tu memang dari study lagi dah memang planning untuk create satu business. Cumanya unplanning untuk kita orang berpartner 3 orang ni. Disebabkan kita orang bekerja dekat satu company, satu construction site. So daripada situ kan kita orang cuba create. Faham? So HKZ Global ni berjaya ditunjangi oleh 3 orang ni atas sebab satu mindset yang sama lah. Mindset yang sama. Growth mindset lah kan. Okay. So kiranya masa belajar tu dah ada planning lah nak buat. Okay faham. Macam Shoki, daripada study memang ada nak buat property ke ataupun tak, unplanned lah. Tegak lah. Unplanned lah. Okay. Cuba share sikit perjalanan macam mana. Dia datang tepat. Dia datang tepat pada waktu yang kita tak jangka lah. Sebab aku percaya yang sales ni ataupun kita punya peluang ni dia datang right time, right place lah. Tapi sebenarnya most people hate sales lah. Most people, aku yes. rasa majority orang tak suka buat sale kan. Betul. Mana ada orang suka buat sale. Orang suka terus pakai baju kemeja, bawa bag. Betul lah. Maksudnya tak semua orang suka buat sales. Dia kalau orang dia tak suka approach. maksudnya tak orang style tak suka kan. Jadi salesman kan. Aku tak expect pun benda tu. Sebenarnya macam mana boleh start buat property. Sebenarnya I think last 2 years ke 3 years kot. Aku punya waktu PKP lah, produk makanan aku tu ada problem. Maksudnya ada ni stok. cerita sebelum betul-betul start property betul. lah. Ada buat satu ni kan, produk kan. Betul, produk makanan apa semua. Waktu tu tercaples lah. Tercaples sebab stok apa lah semua. Lepas tu macam mana harga naik ke apa? Delivery punya issues. Sebab stok tu kita ambil dari luar kan, daripada luar Perak apa semua. Biasa aku ambil pakai bas, so stok tu datang pakai bas apa semua kan. So agak struggle apa semua. Dan lepas tu struggle mak aku tanya kan, sebenarnya nak apa sebenarnya kan. Dia turning point aku macam tu lah. Maksud dia kata nak apa sebenarnya kan. Aku cakap aku tegak kan, nak duit lah kan. Lepas tu dia kata property tak boleh buat duit. Waktu tu dia dah buat lama dah. Dia memang dah okey lah, ada experience lah. Cuma aku je yang macam dia dah ajak lah. Tapi dia macam aku tak nak. Dia ego kan. Tapi duit tak ada. Ego apa kan. So maksudnya kita buat decision yang okay lah, kita try kan. Kok mana pun ego ni kalah kan tak ada duit lah. Betul lah. Kau ada ego dah kalah kan tak ada duit lah. Okay, so macam Shoki, aku tahu mungkin punya dalam bidang sales property ni mengidolakan mak lah kan. So bapa pun buat property lah. Sekali lah. Okay, parents lah. Macam Hakim, macam mana SKZ ni apa yang menjadi punya orang cakap memang idola lah. Apa yang follow? Cuba share kan. Kalau idola HKZ kan, tak ada tu. Aku macam tiba-tiba nak buat lah. Macam tu. Dia tak ada role model dalam business tu lah. Tu. So apa benda yang gunakan as a guideline untuk naikkan HKZ ni? Aku nak kaya lah. Tak, betul. So daripada mindset sendiri lah. Aku nak senang. Tapi kan along the way, lepas kita dah lalui journey tu kan, lama-lama lepas tu kan, kita kena faham yang tujuan utama kita tu bukan hanya untuk tu. Dia lebih besar lagi. Dia sebenarnya planning. Dia lebih besar. Lama-lama kan, kalau kita asyik kejar tu kan, kita akan lost. Kita burn out lah. Dia akan burn out. Lepas aku dah lalui satu point kan, baru aku sedar yang jauh lebih besar lah daripada apa yang aku nak. Okay. Maksudnya HKZ Global bukanlah first business yang buat. Betul. So boleh cerita sikit experience hang sepanjang buat business lah. Kan? Sebelum terjadinya HKZ Global ni, aku banyak tengok dia punya dia jenis daripada awal kan. Masa tak nampak waktu PKP dia buat apa semua, tapi biar ada cerita apa yang dia buat sampai HKZ. Cuba share. Nak lama lagi. Aku pernah waktu aku macam 7 tahun tu, aku dah start berniaga tau. Dia bukan jauh aku start berniaga, tapi aku join lah, macam join kan. Aku ikut kakak aku jual baju bundle baby kan, RM1 tau. Aku jual ABC kan, ikut mak aku jual ABC.
And then waktu KV kan, macam-macam aku buat lah. Aku jual baju Melayu, jual bubur kan. Tahu aku KV tahu tu. Kan, aku jual bubur kan. Dia HKZ kan. Macam HKZ, kita orang planning 2019. Lepas tu jumpa corona ni kan. So kena stop lah. Industri yang ni memang tak boleh jalan. Masa stop tu apa bisnes yang buat? Aku jual bubur. Wadah keping. Aku pernah beli cabaang. Wadah keping aku jual cabaang. Macam tu lah. Apa saja yang boleh make money lah. Apa saja yang boleh make money. Okay. Tapi kan, yang lagi bestnya kan, bila kita orang dah create SKZ ni, tu dah planning yang nak berhentinya bekerja ni dalam keadaan tak ada duit tau. So, macam mana? Masa SKZ tu nak naik, korang semua kerja macam mana? Waktu HKZ ni tubuhkan kan, kita orang masih lagi bekerja. So kalau ada free tak time tinggal lagi kerja. Ada free time rehat ke apa, kita orang akan start planning company punya jenis brainstorm macam mana, nak buat marketing macam mana. So weekend jalan projek. Okay, hari biasa kerja macam biasa. Macam tu. Maksudnya apa yang aku nampak HKZ ni planning daripada zaman KV dulu kan. Tapi apa yang aku perasan untuk sales person mostly expose dengan sales ni awal. Macam Hakim punya story tadi, dia expose dengan kakak dia kan. Macam hang? Adakah dia expose oleh parents? Okay, tapi interesting story pasal hang pula Maksudnya waktu PKP tu hang affected tak? Tapi waktu PKP tu hang dah buat kereta ke belum? Aku kereta tu dah buat lah waktu. Dah buat lah. Aku cerita tegak masa tu aku makan gaji basic 1,200. Tolak EPF. Waktu tu kat Proton lagi Tak, kat Honda lah. Masa tu kereta tak boleh deliver tau. Okay. Booking tak ada masuk. Siapa nak beli kereta masa PKP kan? So memang affected gila lah. Betul. Tapi waktu PKP tu memang teruk. Memang sangat-sangat teruk. Paling teruk aku pernah rasa. Kereta punya industri memang teruk. Tak boleh jalan. Tak boleh Kilang jalan. tak boleh produce. Kalau ambil booking pun tak ada kereta. So masa tu aku makan gaji basic 1,200. Tolak EPF so tinggal 1,000. Masa tu yang tanggung aku, nasib baik ada saving sikit. Itu je lah. Sebab saving tu pun sebenarnya nak guna untuk majlis kahwin. Tapi PKP kan tak boleh guna. Nampak kemah dia. Yes. Okay, Cak Hakim bila nak kahwin? Oi. Tanya dalam ni. Tak ada. Kita sensor lah. Okay, Shoki, apa yang hang nampak dalam pada masa peredaran zaman sekarang ni, bidang sales ni, apa yang hang nampak sekarang? Tentang revolution sales punya industri, bagi aku nampak satu benda yang orang lebih berani untuk make decision untuk benda-benda yang besar. Contoh, aku rasa kereta pun yang besar buy online sahaja. Buy online purchase. Okay. Kan dulu kalau kita beli benda-benda kecil kan, mungkin okeylah beli benda-benda kecil kan, beli sotong sampah. Boleh online. Tapi kadang-kadang benda-benda besar pun susah nak build trust untuk beli benda tu. Betul. So long the way aku nampak orang dah start berani purchase benda-benda yang besar ni secara online. Kan? Aku rasa Hakim pun mungkin experience benda tu kan. Mungkin dulu-dulu awak datang dulu lah rumah akak ni, akak nak semua tu tak, dia tak trust kan. Bawa kereta lock semua dulu kan. Tapi bila dah along the way dia dah bina brand, dah bina trust. Aku rasa benda tu orang tak ada issue untuk purchase secara buat decision based on online punya ni lah. Okay, faham. Okay, Hakim, macam mana? Apa kalau hang boleh bagi satu pesanan lah untuk sales person yang terlibat dengan awal sales pesanan ataupun tak, ini pasal belum hujung lagi. Pasal ni content creation. Okay, right. Okay, so Hakim, apa yang boleh advice lah, kalau boleh bagi satu advice untuk sales person yang kira Gen Z, kalau dia belum start anything online? Diorang kena be more creative and aggressive lah. Betul. Okay. Be more creative and aggressive. Itu je kena sebenarnya. cepat. Dia Maksudnya, kalau even hang, contoh lah, kompetitor hang lama sekalipun dalam market kan, tapi kalau hang laju dan agresif, hang boleh beat dia. Betul. Betul. Aku setuju lah benda tu. So agresif ni maksud hang ke mana nak channelkan agresif dia kan? Tak pasal-pasal tiba bagi flyers macam macam mana? Content ke kan? social media ke macam mana? Dari segi content dan social media, yang tu diorang kena validate sendiri lah, macam mana diorang nak pecah market tu kan. Tapi kena be more creative and aggressive lah. So dia kena study lah, macam mana culture sales tu. Terus masuk je dalam market kan. Betul. Okay, betul. Okay, so kita sembang sikit tentang
yang viral baru-baru ni, bukan pasal Abang Tesla lah, tentang NPC punya NPC live. punya So aku minta dua feedback lah. Zaid punya Muiz punya Ah. feedback dengan Hakim punya feedback tu. Apa punya feedback macam mana? Okay, aku punya feedback aku dah ada pengalaman yang aku benci benda tu tapi aku kena buat. Tapi aku tak adalah cakap NPC ni aku akan buat. Okay. So sebab dulu ingat tak masa mula-mula kemunculan TikTok? Apa yang ada dalam TikTok ni? Kalau korang ingat kan, tak ada apa-apa, sampah lah kan. So orang tak nak download kan. Siapa yang download ni kira semua benci lah. Okay, so macam NPC ni aku nampak dia revolution daripada, sorry lah kasar sikit, tapi revolution daripada kita entertain orang dan dapat bayaran. Biasa tak kita pergi kedai makan, orang main-main lagu apa kan, tiba bagi duit kan. Betul lah. Aku rasa konsep dia sama, cuma dia revolution di masa sekarang ni. Betul. NPC tu. Betul. Macam mana lagi? Memang lagi. Aku sama lah. Aku tak suka judge benda tu terlampau melebih-lebih tau. Melampau lebih-lebih. Tapi sebagai apa ni, pengguna ataupun orang yang nikmati sosial media ni, diorang kena banyak tapis lah. Diorang sendiri yang kena tapis sama ada benda tu bagus untuk diorang atau tak. Okay, personally aku lah, aku rasa ada benda dalam kepala otak ni. Bagi aku benda tu keep on lalu kat aku punya FYP. Aku macam nyampah. Tegak lah, cakap lah. Apa benda aku tengok kan, apa benda ni nak buat kan. Aku pun google lah NPC tu stand for apa kan, non-performance character kan. Kira dalam game lah. Maksudnya maksudnya aku tak adalah judge terus. Maksudnya aku kata benda ni benda apa sebenarnya. Aku pun google NPC ni non-performance character apa semua kan. So bila benda tu dibuat oleh manusia kan, aku rasa macam tak boleh terima. WTF lah. Maksudnya kau buat benda tu semata-mata to make money kan. Macam kalau kau nyanyi tu aku consider okay. Nyanyi ke kau buat main streaming games ke okay lah. Tapi kau buat benda yang kadang-kadang orang tengok macam annoying lah. Annoying tau. Macam tapi maksudnya kau make money dengan cara macam tu. Aku tak fully judge lah kan. Tapi macam bagi aku macam patut buat benda lebih profesional lah. Tapi macam mana pula kalau Okay, macam mana pula kalau aku cakap okay, NPC ni memang dia raih duit tu by dia entertain orang. So maksudnya dia buat something lah. So dia dapat in return. Kat mana salah lah? Kira annoying je lah. Bagi aku kira annoying je lah. Bagi aku as a human being lah, maksudnya bagi aku ada banyak lagi konten yang kita boleh buat daripada sudut moral lah. Sudut moral bagi aku tak kena. Tu je. Sebab kalau moral, aku masuk sikit lah moral ni. Kalau bab moral, sebenarnya ada yang perempuan buat NPC, dia jadi macam watak anime tau. Tapi dia buat watak anime tu, asset semua memang dia terdedah kan. Memang faham nak tarik view, tapi daripada sudut moral tak nice lah. Betul. Tapi kalau fikir balik macam mana dengan hanya live macam benda macam tu kan, boleh dapat make money kalau pasang viral baru ni kan, sampai 10,000 sekali live. Penat buat live. Gila lah bagi aku. Macam orang sanggup spend duit tengok benda-benda macam tu. Tapi lagi pelik kenapa orang sanggup spend dan bagi benda tu lah soalan aku. Macam mana orang boleh spend benda-benda tu kan. Tak, bagi aku yang buat NPC ni dia orang pandai kan. Yang bagi-bagi gift ni, yang duk tengok ni, yang ni yang questionable, yang patut dipersoalkan. Kenapa ada audience walaupun benda tu daripada sudut moral dia tak bagus? Betul kan? Betul tak? So macam sebenarnya rakyat Malaysia ni ramai hipokrit je. Cakap tak suka tapi tengok kan. Tapi bukan cakap kat hang lah. Contohnya macam drama TV7 kan. Betul. Ramai cakap tak suka. Tapi bila kita tengok rating dia tinggi. Sebab tu dia tengok always salah seorang yang bagi gift. Okay, maksudnya macam tu lah. Dari segi moral ada isu sikit lah. Tapi cakap pasal TV yang drama buku 7 sensor drama buku 7 kan. Drama buku 7 bagi aku betul lah. Kenapa benda tu keep on ada sebab demand. Yes kan, maksudnya dia tak akan buat kalau tak ada demand. Simple je benda tu, business. Ada demand baru ada supply. Betul. Basic ekonomi lah. Betul. Okay, apa lagi tajuk kita nak bidas kan? Pasal NPC, lepas tu viral baru ni pasal
Tapi pasal NPC ni sebenarnya itu yang aku cakap. Dia always revolving tau. So macam bagi aku itu dia entertain orang. Biasa kita macam aku cakap tadi kan, pergi kedai makan ada orang main lagu semua kan. Itu dia revolving lah tu. So dia always revolving. Macam tu. That's why betul. Benda tu aku setuju lah. Dari segi cara untuk kita entertain orang, mungkin dari segi online pun dah boleh entertain orang dah sekarang kan. Daripada kita basking meja ke meja apa semua kan. Maksudnya cuma dari segi moral tu je aku ni sikit lah kan. Tapi kalau aku buat live nyanyi, aku okay je, layan je biasa kan. Okay faham kan. So pasal viral baru ni tentang kita sentuh sikit lah pasal bad marketing dengan good marketing. So baru-baru ni viral tentang abang Tesla kan. So orang punya feedback macam mana Hakim? Aku pun tak pasti sama ada benda tu betul tak betul. Betul. Benda ni aku question tau. Betul kan? tak? Sebab aku tak tahu lah dia buat macam tu, tapi kita tak nampak lagi. Kita tak nampak real life dia macam mana. Maybe depan kamera je macam tu. Bro, sebab zaman sekarang ni zaman content tau. Orang sanggup buat apa saja as long dia dapat getting people attention. Aku petik sikit apa yang berlaku baru-baru ni Azri Walter dia ada masukkan dekat Twitter dia kan. Dia ada tulis dia kan suka tulis kan. So ada satu isu ni yang cuba dibangkitkan, tapi tak tahu sejauh mana betul ke tak betul kan. So macam kertas jawapan peperiksaan tu sebab boleh. Okay, lepas tu Azri Walter dia ulas, dia kata dia tak percaya. Nampak tak? Dia tak judge benda tu terlalu awal dan dia tak cepat percaya dengan benda tu. Kan? So itu yang sepatutnya kita buat. Social media ni dia macam tu lah, content. Yes. Sebab kenapa aku start aware tentang viral abang Tesla ni, sebab previous kalau perasan ada satu video yang girlfriend dia buat dalam kereta. Dan dia tanya lah dia punya girlfriend. Okay. Tahu tak case tu sebenarnya apa? Dia just buat social experiment. Aku tak ni sangat. Tak tengok yang tu. Maksudnya aku follow juga cerita. Tak ada follow ni, tapi aku baca lah sikit apa semua kan. Tapi benda tu nak tengok sejauh mana dia punya ni orang viral bla 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 apa semua. At the end kita just nak buat social experiment apa semua. Apa benda sial. Itu yang aku cakap. Di zaman social media ni, satu, kita kena tapis konten apa yang kita nak tengok dan kita percaya. Betul. Yang kedua, di zaman social media ni, lambatkan maklumat. Jadi maklumat tu kita kena tapis. Yang mana kita boleh pakai, yang mana yang betul, yang mana yang tak sahih. Cakap pasal maklumat kena tapis ni, sebenarnya aku pernah lepak dengan seorang property guru ni. Dia kata apa tau? Dulu orang nak dapatkan knowledge, nak dapatkan ilmu ni susah kan. Zaman tu tak ada internet, tak ada apa, nak beli buku susah apa semua kan zaman tu. Betul. Dan isu dia waktu tu adalah dia tak boleh buat keputusan yang bagus, tak boleh ada improvement dalam life dia sebab dia tak ada knowledge, dia tak ada content untuk dia belajar. Zaman sekarang zaman yang lambatkan content. Betul. Maksudnya sana content Facebook, TikTok apa semua. At the end dia akan jadi masalah yang sama macam mana problem dulu. Maksud dulu orang tak boleh make decision sebab tak ada content. Betul. Sekarang sebab terlalu banyak content, at the end dia pun confused. Tak boleh decision. Benda tu maksudnya sekarang ni kita kena tambah satu knowledge baru kan, tapisan maklumat. Benda tu penting lah bagi aku. Contoh Hakim, hang pernah tak alami contoh hang sakit, hang Google kan, rasa sakit biasa, Google tu sakit jantung kanser macam kena semua benda kena itu maklumat lah tu. Sakit dada. Padahal benda dia tak ada apa kan. Kita rasa biasa lah. Pernah alami benda tu kan. So kita kena tapis. Betul. Kan? Itu pun kena tapis kat tu. Itu social itu Google tu. Payah kalau semua benda percaya kan. Betul. Benda tu masalah. Kadang-kadang knowledge pun masalah juga dulu kan. Aku ada satu fahaman yang kita kena belajar untuk kita buat decision. At the end kita nak buat semua benda, kita akan jam tau. Betul. Macam kita nak buat benda ni macam betul. Macam ni macam betul tak? At the end maksudnya aku dapat satu knowledge baru tentang kita kena filter info yang kita dapat lah tu. Itu yang benda penting lah. So cakap pasal konten sekarang ni, Gen Z sebenarnya akan mengalami krisis lah. Sebab bagi aku, pendapat aku, sekarang ni kita lebih mudah untuk expose dengan konten yang eksplisit. Eksplisit ke explicit? Eksplisit. Bahasa jargon eksplisit lah. Maksudnya konten yang rated 18 lah kan. So benda ni macam mana? Cuba hang komen sikit. Okay, satu lagi kalau perasan tentang konten-konten kita ada filter apa benda semua ni kan. Sebenarnya kalau perasan kebanyakan budak-budak zaman sekarang yang baru baby lahir apa semua, kalau kau perasan
ramai yang dah start ada penyakit slow learner. Apa? Slow learner. Oh. Lepas tu macam anxiety, okay, betul? okay, faham. Yang macam suka mengamuk tu betul apa? Tantrum lah. Bukan tantrum Tantrum macam tak, dia satu nama dia orang selalu panggil. Dia ni budak ni penyakit suka ni, suka suka mengamuk apa semua tu. Ada seorang artis tu ada masalah tu. Apa nama? Ada? Oh ni Tantrum apa lah. tu? Autism Kan? Autism. Sekarang kau rasa ramai budak yang ada penyakit autism. Memang lah, Kan? banyak yang ada masalah benda macam bukan ni. nak kata lah, macam aku punya anak buah sendiri pun dia ada penyakit speech delay. Speech delay. Sebab apa tahu? Dia terlalu banyak consume social Gadget, media. Dia tak gadget. banyak bercakap dengan orang apa semua. Benda tu benda yang besar, isu So besar. dia bagi kesan lah. So pada pendapat hang, dia leads to benda-benda yang berkaitan dengan mental. Betul. Contoh macam hang, Hakim, pendapat hang macam mana? Macam aku dengan konten yang eksplisit, banyak expose dengan soft porn, macam mana? Komen macam sikit. dia macam ni tau. Kita kena adapt juga yang sekarang ni kita di zaman tu. Betul. Kalau macam kita maybe kita boleh filter lagi kan. Tapi budak-budak macam anak buah kan, macam hang kan, ada anak kan. Sebagai parent macam mana pandangan hang? Kalau aku tak boleh nak jawab kalau untuk generasi yang bawah ni kan. Tapi untuk aku maybe aku boleh adapt lagi benda tu lah. Boleh tapis lagi. Sebab kita ada zaman 90s tu tau. Kita ada zaman yang kita lalui kita tengok TV kembang besar macam tu sampai yang dah ke nipis tu. Kita ada waktu tu. Kita ada yang time kita pegang handphone tu tekan-tekan lagi sebab bagi aku kita bukan purely Gen Z. Kita dalam alaf yang nak berubah daripada Y kepada Z. Kita awal-awal. Maksudnya tahun 90-an yang 90-an mungkin Gen Y, kita awal-awal Gen Z. So dia punya exposure dengan masalah dia tu tak kritikal macam mana budak-budak yang betul-betul pure Gen Z 2000 ke atas. Dia soalan macam ni kan. Dia lebih sesuai untuk hang sebagai macam hang kan, parent kan, yang dah ada anak. Macam mana pandangan hang? Adakah hang punya experience juga kan? Sebab untuk menerima zaman yang sekarang kena ada gadget semua, hang bagi terus ataupun hang masih lagi? As a parent, macam aku belum lagi mengalami yang di mana anak aku expose dengan social media, belum lagi. Cuma apa yang parents boleh buat adalah control lah. Control apa yang dia nak consume kan. Macam kalau YouTube pun, YouTube ada dua. YouTube Kids kan? YouTube Kids dengan YouTube biasa. YouTube biasa, kalau hang search yang rated 18 punya, dia akan keluar. Tapi YouTube Kids dia tak keluar. So as a parent, macam aku, bukanlah nak cakap aku pandai sangat, tapi as a parent, aku rasa parents ni kena lebih celik lah. Kena lebih celik IT berbanding anak. Walaupun berapa pun umur kita kan, kita kena celik IT berbanding anak kita kan. Sebab social media ni always evolving, sama macam sis, dia akan sentiasa berubah. So, maksudnya yalah, budak-budak dia tak tahu apa-apa. Maksudnya as a parents yang kena pantau, kita yang sepatutnya tahu apa semua kan. So kalau parents tak tahu, aduh, susah lah. Something sebab banyak-banyak bukanlah aku nak kata aku pun tak ada anak lagi. Cumanya aku nampak based on aku punya environment, kadang nampak kat kedai makan, kadang parents ni dia malas nak dia bising, consume gadget. Cakap pasal ni kan, dekat tempat awam ada, kalau macam aku dulu, cerita tegak dia, kalau ada parents yang anak dia bising, aku macam tak ada, aku tak ada lah buat apa. Tapi macam aku tengok tu macam judge juga kan, judgemental lah manusia biasa kan. Tapi bila dah ada anak ni, baru aku faham yang benda ni tak boleh kontrol kan. So sebab tu, bagi menjawab pada hang punya curiosity, kenapa parents cenderung untuk bagi gadget masa dekat tempat awam, kalau macam aku bagi juga. Tapi dekat rumah aku kontrol. Dalam kereta aku kontrol. Maksudnya dekat tempat awam tu, kenapa aku bagi? Untuk mengelakkan benda-benda macam tu lah. Benda-benda macam ni. So itu yang aku cakap, parents kena kontrol. Macam tu lah. So Hakim, untuk kita berbalik pada kita punya ni tadilah, untuk HKZ Global, kita masuk dalam satu social media boleh tak? YouTube. Untuk YouTube kita tahu memang keras. YouTube ni keras. Dua social media bagi aku keras, YouTube dengan Facebook. IG pun keras juga sebenarnya. Meta. Dulu ni kan, sebelum apa, contoh sebelum TikTok kan, banyak orang semua nak jadi YouTuber kan. Betul, dia ada zaman tu. Tapi dia orang tak tahu
keras macam mana? Okay, macam mana? HKZ ada tak planning untuk masuk dalam pasaran YouTube? Ada. Ada. Macam-macam buat kan. Buat vlog lah apalah kan. Oh, tapi ada buat dapat tengok view 10, 20 habis. Terus tak semangat lah. Tak semangat Macam property boleh masuk ke dalam? Boleh, tak ada masalah. Sebab kalau katakanlah property ni ada yang awal-awal dah masuk, lama dah masuk. Kalau kita follow US punya property agent Ryan Serhan tu, awal gila dia main YouTube lah. So memang dia make dia punya sales tu, dia buat sale banyak gila daripada dia punya YouTube saja. Betul. Sebab apa tau, dia buat property review dekat US yang mahal-mahal punya listing apa, so $1 million punya listing. Dia kata waktu saya review tu, ada budak tu memang raving fans dia punya subscribers daripada Arab, maksudnya billionaire daripada Arab. Dia bagi kita bapak dia beli rumah dekat US sebab suka tengok Ryan Serhan ni punya ni. Actually the deal happen betul-betul lah. Betul. Uish. Maksudnya dia kata budak tu sebab budak tu suka tengok Ryan Serhan punya video, dia punya review apa semua. Dia bagi tahu kat bapak dia, kita beli rumah kat US, beli dengan agent ni. That's the point lah. Maksudnya bagi aku, that's why personal branding tu penting gila. Kan? Okay, faham. So macam YouTube ni dia lebih kepada longer videos kan. Betul. Kalau kata macam wainscoting macam Hakim buat kan, mungkin apa video, apa content yang kita boleh buat kalau benda yang lebih kepada pasang-pasang semua installation kan. Okay, cuba bagi pendapat hang. Dia tutorial aku rasa paling relevan untuk fokus kat YouTube ni. Sebab kita boleh record dengan panjang kan. Okay, faham. So tak, kereta macam mana Zaim? Muiz kereta gerak pula aku. Banyak kot kan. Kalau aku kereta memang pendapat aku, expose-nya kereta ni bermula daripada YouTube. Dan betul. dia dibawa ke Facebook, IG keras, IG malah cakap lah. Betul. Tapi TikTok. Sekarang kalau macam YouTube rasa relevan lagi ke tak? Relevan. Cuma kalau nak cepat sekarang kita kena integrate kan lah. Daripada TikTok kita tarikkan ke YouTube macam tu. Macam mana kalau kata kita ni small account, kita tak rasa lagi, mungkin kita rasa tak relevan, lebih baik kita fokuskan kat betul, sebab benda tu yang kita bincang previous Muiz. Ingat kita buat konten panjang tapi kita fokus on cut video masuk ke dia kena integrate ke TikTok, dan video tu nanti ada akan masukkan dekat dalam YouTube. Maksudnya kita tak fokus on YouTube sangat pun. Ada masuk sekarang masuk. Tapi kita boleh integratekan banyak konten kepada tempat lain. Benda tu penting bagi aku. Okay, Hakim, cakap pasal integrate, apa yang hang boleh kupas tentang integrate ni? Dia macam mana? Dia macam tadi macam aku cakap kan. Kalau hang dah terlambat, kalau hang masih baru dalam market kan, hang kena laju. Kalau kita nak integrate kan, contoh macam kita nak integrate kan marketing untuk pergi tarik audience kita ke YouTube kan, kita kena cari platform algoritma yang sangat cepat untuk kita reach more people. Betul. Macam TikTok kan. TikTok sekarang ni algoritma dia masih lagi Okay. Macam Facebook dia dah crowd. Memang dah ramai. Tapi dia dah crowded, tapi dia dah stable. Dia punya market tu siapa dah stable. Siapa yang dah kalau masuk awal tu semua stable lah. Dia dah stable, market dia dah stable. Facebook dah faham dia punya audience macam mana. Kalau kita nak buat marketing secara berbayar macam FB Ads kan, Facebook more better sebenarnya. Betul. Betul. Facebook more better daripada setuju tak Kim, kalau aku cakap sesiapa yang awal, dia yang paling beruntung. Yes. Dekat mana-mana social media pun lah. Bukan social media lah, mana-mana benda yang kita buat lah. Kan, sebab kalau perasan, kita back balik pada story, kita boleh ambil inspiration dari sikit daripada segi dari Pak Din punya story. Pak Dynasty kan. Dia antara orang-orang yang awal masuk dalam vape punya industri. Kan, pada awal tu dia just jual stiker vaping. Yes, betul. Dia jual stiker vaping. Pada waktu tu dia berniaga burger bakar, Din burger bakar kan, benda semua kan. Dan dia punya business stiker tu hanyalah sebagai sampingan sementara dia buka store burger dia. Kan, dia jual lah stiker vape pada waktu tu. Kan, along the way dia nampak sales stiker vape tu lagi masyuk daripada dia punya burger. Dan along the way dia dah start buat research apa semua. That's why penting experience. Kan, sebenarnya kita nampak kan, orang yang berjaya, bisnes yang dia buat tu bukanlah bisnes pertama dia buat pun. Cuma nampak experience dia, kalau aku buat macam ni, aku kena ada macam ni, kena macam ni. That's why pengalaman daripada dia set up burger bakar apa semua tu, dia dah start buat research, dia bagi tester. Benda tu so called experience based on dia punya marketing knowledge. Maksudnya dia pun ada try banyak benda lah. Yes. Okay, Hakim, hang setuju tak kalau aku cakap
orang yang gagal ni, dia bukan orang yang banyak cuba benda. Setuju tak? Macam mana? Maksudnya orang yang gagal ni, dia bukan orang yang banyak explore benda. Dia buat ni, dia buat tu, dia buat ni. Setuju tak? Setuju Cuba kupas kan. Bidas. Macam mana aku nak cakap? Sebab aku percaya yang orang yang sukses tu dia dah cuba banyak benda. Dia dah cuba banyak benda. Dia tak boleh macam mana? Dia tak boleh letak diri dia gagal selagi dia tak cuba banyak benda, faham tak? Yes. Aku suka benda tu. Dia kena sentiasa mencari sampai dia jumpa turning point tu. Sebab yang dia rasa selesa. Bagi aku, setiap manusia dalam dunia ni, kita ada satu unfair advantage. Yes. Kita kena always explore sampailah kita jumpa kita punya betul. unfair Betul. advantage. Sebab apa tahu, ramai orang dia tak nampak dia punya unfair advantage. Kan? Contohlah macam HKZ kan. Maksudnya dia boleh pakai skills daripada college tu, boleh bawa terus ke dalam business yang real dia kan. Mungkin orang lain tak ada knowledge tu, kita tak ada. Aku tak ada knowledge nak buat benda apa semua. Maksud dia ada skills tu, dia boleh terus buat benda tu. Mungkin macam hang pun ada based on experience. Pernah just stop up benda semua kan. Hang boleh menjual apa. Bagi aku betul, orang yang tak, bagi aku dia tak ada istilah gagal lah Zahid. Maksudnya dia istilah dia tak cukup mencari. Selagi dia tak jumpa dia punya tune ataupun turning point, maksud dia tak cukup mencuba tu je lah. Kan betul lagi. So dia sebab kan kenapa orang stop kan? Sebab diorang ni banyak banding ke jenis dia tau. Betul. Dia suka compare jenis dia dengan orang lain. Antara dia cabaran dia nampak orang tu, dia umur macam ni dah dapat ni dah. Aku tak dapat lagi ni. Tapi aku lebih suka tengok seseorang punya pencapaian tu untuk aku inspiration. Yes. Betul, macam macam mana dia ni boleh. Macam ni kita kan? aku yakin lah, macam kita akan tengok benda tu dari segi positive side. Tetapi ramai orang kat luar sana pandang benda tu sebagai negative side. Berapa ramai kawan aku yang deactive social media sebab dia tak boleh adapt dengan kawan-kawan dia apa semua. Ada tengok kawan-kawan ada sampai deaktif. Sebab betul lah dia tak boleh tengok kawan-kawan ni macam ni lah. Tapi kadang benda tu dia kalau dia bijak kan, dia deaktif dan dia counter balik benda tu, bagus. Faham tak? Dia macam benda tu sebagai negative vibe untuk dia kan, untuk dia pergi more better kan. Then dia deaktif benda tu untuk dia pergi more better. Tak apa lah, bagus lah. Dia push diri dia kan. Pernah tak hang gunakan something yang negatif ni untuk hang punya fuel untuk moving towards apa yang hang plan? Pernah tak? Macam pernah. Pernah. Cuba kupas kan. Dia kalau ada orang busuk-busuk lah cakap macam hang ni tak boleh lah buat apa ni, tak boleh kan. So kita mesti ada cara untuk ada apa ni lah, untuk kita prove kan benda tu kan. Tapi kan lama kelamaan kan benda tu tak ke mana pun. Sebab kita masih lagi di journey kita tau. Kita tak perlu proof pun kat orang lain. Okay. Maksudnya kita sebenarnya tak payah buktikan apa-apa pun. Buat serabut kepala. Macam contoh Shoki, pernah tak hang gunakan something yang negatif berlaku kat diri hang channelkan benda tu sebagai hang punya fuel? Pernah. Banyak kali lah. Apa dia? That's how. Macam mana jenis aku dalam property yang so far alhamdulillah ada some achievement apa semua, because of satu bad situation yang pernah jadi kat diri aku lah. Menarik 2021 kot. Hujung adalah satu isu lah kan. Apa isu lah? Rahsia lah. Adalah benda tu kan. Tapi benda tu jadi turning point yang break up lah. Break up dengan girlfriend. Break up ni break up dengan girlfriend. Lepas tu lah. Betul kan. Tapi benda tu menjadi situation tu menjadi turning point untuk aku push diri aku be a better person lah. Hakim, pernah tak nampak orang yang break up, lepas tu dia pergi gym, tiba-tiba badan sadar gila? Itu tak pernah. Tak pernah tapi ada tau. Banyak. Aku ada seorang kenalan lah. Dia memang cinta dah lama kan. Tiba-tiba kena tinggal kan. Lepas tu dulu dia kurus kering kan. Tiba-tiba aku tengok dia pergi gym apa semua. Lama-lama aku tengok dia konsisten kan. Dah sadar tu. Maksudnya dia channelkan benda yang negatif berlaku kat dia tu, dia gunakan dia terbalikkan jadi benda yang positif. So benda ni yang kita kena bijak lah untuk hadap lah. Tambah-tambah kalau kita expose dengan social media. Betul. Dia awal-awal menjadi pembakar semangat kita untuk kita aku nak buktikan benda semua kan. Tapi lalu bila kita dah sampai lama-lama dah perasan kan.
satu level yang macam kita, aku dah ada achievement macam ni kita bersyukur sebab benda tu kita ke sini. Tapi along the way kita dah tak jadikan benda tu sebagai main point kita untuk betul. Sama ya. Betul. Kan? Okay, so apa lagi topik? Apa lagi kita sembang, tapi kita more kepada social media lah. Bad and good social media. Sebab kita dalam social media ni macam bread and butter lah. Almost every day kita consume social media dan kita make money daripada social media. Benda tu memang tak boleh nak ni lah. Tapi itulah sekarang bagi aku kalau ada orang cakap aku banyak deal dengan klien yang saya tak boleh beli rumah sebab kerja tak ada, income tak ada kan. Saya tak tahu nak buat apa sekarang. Dapat macam mana macam dia bagi jawapan yang saya tak tahu nak buat apa sekarang. Macam mana? Maksudnya klien hang. Maksudnya dia nak beli rumah tapi income saya macam ni lah. Saya tak tahu nak buat apa, macam nak tambah income apa semua. Dia dah kita dapat berapa game macam mana? Maksud aku okay, dia macam ni ada klien-klien aku yang dia nak beli rumah tapi loan sangkut disebabkan gaji kecil ke apa semua kan. So aku advise, okay, gaji kecil tak ada issue, boleh beli rumah tapi bukan sekarang. Fokus on increase income apa semua apa semua kan. Tapi dia beritahu pada aku, saya busy lah, tak ada masa apa semua kan. Tak tahu nak buat apa. Tak boleh jawab macam tu kalau orang macam tu tak boleh jawab. Tapi bagi aku lah, betul lah setengah orang memang dia betul-betul busy tapi dia tak direzeki kan untuk dapat benda-benda macam tu kan. Tapi bagi aku ada orang yang kerja dia standard kan, 9-8-5 malam memang free, weekend memang cuti. Bagi aku tak boleh terima alasan tu lah. Tapi bagi aku kalau contohlah seseorang tu kan, dia nak berjaya tapi dia tak buat. Maksudnya bagi aku dia tak nak lah berjaya. Tu je lah. Dia kalau dia tak nak buat tak apa, tapi dia jangan mengeluh. Yes. Aku setuju. Hang kena hang kena selesa dengan kehidupan. Hang kena adapt lah dengan kalau gaji yang 3,000 hang kena adapt lah sebagai seorang yang punya experience ni. Maksud hang punya pandangan lah. Pandangan aku untuk orang yang macam ni, untuk dia hidup apa adanya dengan gaji yang dia dapat tu, okey kan, sama macam Hakim lah. Tapi jangan komplain. Maksudnya kalau barang makin mahal, dah tak mampu nak betul, semua. Aku setuju dua-dua jawapan. Sebab macam kita cakap, kita tak boleh judge orang tu gaji macam tu. Cumanya kalau kata kau mengeluh, gaji dia RM100 pun, mengeluh tak boleh lah. Gaji dia RM100 pun dia tak salah pun kan. Kalau dia happy dengan RM100, betul kita why not? Cuma ni isu yang aku banyak hadapi sekarang ni kan, klien-klien yang mengeluh tu yang kadang-kadang dia nak, tapi bila kita bagi advice dia nak tapi tak nak. Dia nak tapi dia tak nak buat. Tu je sebenarnya. Tapi kalau orang tu macam kata saya okey je gaji sikit, okey lah, tak apa, go on lah. Masa mula-mula aku nak masuk dalam social media ni kan, aku terfikir yang macam aku nak buat konten apa semua. Tapi aku terfikir, nanti kawan-kawan aku mesti cakap ni semua kan. Banyak fikir pasal orang kan. Tapi sebenarnya masa aku buat tu, lepas aku dah buat tu, tak ada siapa pun cakap apa sebenarnya. Kita ni banyak fikir tau. So betul. Sebab tu untuk orang yang macam tadi tu, aku fikir dia tak nak buat. Kadang-kadang ada yang fikir macam pandangan orang, orang ni akan cakap itu, orang ni akan cakap itu. Tapi sebenarnya realitinya, bila hang buat tak ada siapa pun akan cakap apa. Betul kan? Tambah-tambah sekarang zaman social media, orang yang dah berjaya semua dah share dah apa yang dia buat. Tinggal hang nak execute je. Betul tak? Dia dah rungkai dah jalan dia, macam mana nak buat ni, nak buat tu ni kan. Tinggal kita nak execute je. Betul. Setuju tak? Sebab benda tu bagi aku yelah, inspiration tu banyak. Kalau tipu, kalau kau cakap saya tak ada motivasi sebab tak ada siapa bagi motivasi. Aku rasa kalau buka TikTok ada je yang bagi motivasi. Okay, macam mana kalau orang yang nak motivasi ni macam mana? Bagi sikit game. Yang down, tak motivasi, tak ada motivasi macam mana? Dia ada ni tau. Macam kalau Hasbul Brother kan, dia kalau macam business owner ni kan selalu sekarang ni ada term healing. Healing lah. Okay. Bila kita pergi healing ni kan, problem kita tu kan tak solve lagi. Contoh kita pergi Bangkok 5 hari kan, dengan keadaan company tak bolehlah pergi. Bolehlah pergi kan. Tapi balik tu kita punya sales still lagi sama. So dia macam just a short bagi aku solving bagi aku problem. Healing bukan short
solving problem. Dia sebenarnya excuse. Excuse ataupun escape dia ada masalah tu je. Dia tak tapi dia tak solve. Untuk hang rest tak Okay, rest okay lah. Masalah. Rest okay. Sebab lama-lama burn out lah sekali tak buat apa-apa kan. Betul. Tu tak nak. Kadang-kadang bila kita dah sampai satu perjalanan yang kita rasa macam aku dah burn out, kita kena keluar sekejap, buat kerja, buat benda lain dan kita masuk balik. Betul. Bukanlah kena spend duit banyak pergi holiday. Tak, maksudnya kita pergi relax jap mana-mana semua dan kita buat balik apa kita nak buat. Tu je sebenarnya. Faham. Okay, macam HKZ, pernah tak mengalami situasi yang sale sikit, lepas tu ada tak down yang teruk? Confirm pernah. Pernah. Waktu aku create SKZ 7 lepas aku create tu kan 7 bulan lepas tu baru aku ada projek. 7 bulan lepas tu baru aku menarik ada projek. Maksudnya 7 bulan tu tak ada projek. 6 bulan tu tak ada projek. Tak ada projek. Bulan ke-7 baru masuk. Bulan ke-7 baru masuk. So maksudnya survive waktu tu gaji? Tak ada lah. Aku kan jual bubur macam-macam lah aku buat waktu tu. Dan waktu tu pun kita orang ni tak banyak sangat pun komitmen kan. Banyak saving. Okay, kalau korang tengok macam aku punya partner pun kan, kita orang nak cakap lebih sangat pun tak juga. Tapi Alhamdulillah ada. Tapi tak spend yang bukan-bukan sangat. Dia mengambil pendekatan wasati lah, bersederhana. Tapi betul lah, benda tu penting lah sebenarnya kan? Tapi tu waktu cerita awal mungkin tak ada komitmen. Tapi pernah tak berlaku sekarang punya situation yang komitmen dah ada, pernah tak berlaku down macam sekarang lah. Tengah ni. Macam sekarang. Tengah ni. Aku punya macam aku cakap kan, kalau dalam company ni kan, aku bukan nak jaga periuk nasi aku seorang tau. Ramai. So hang ada rasa kebertanggungjawaan. Betul. Staff aku ramai kan. So di waktu aku make money tu, aku tak patut spend yang bukan-bukan. Bila aku ada krisis yang macam ni kan, aku ada amount yang aku boleh spend untuk aku punya staff. Sebab hari mendung tu akan tiba. Betul lah. Bagi aku akan tiba. Reserve cash penting lah, Reserve cash penting lah. Macam hari mendung. Cakap pasal hari mendung, pernah alami hari mendung? Pernah tu. Pernah. Bila? Ke tengah? Okay, bulan kemarau aku lah, bagi aku bulan sumpahan aku lah, bulan 8 tahun lepas. Aku tak sure lah, bulan 8 tu memang bulan yang badi ke apa kan. Bulan 8 tahun lepas memang aku tak ada sales. Kosong. Completely kosong. Waktu tu Handa spike ke? Belum kan. Tapi waktu tu aku just close 1 bulan 1 kan, ada sikit 2 macam tu lah kan. So aku tapi kita salesman, kita hunger for sales tu. Aku lah satu pun aku okay dah waktu tu. Cuma tak ada case langsung. Aku cakap apa benda lah bulan ni. Aku cakap pernah tak ada sale. Aku pernah. Tapi aku bersyukur tu benda lah. Kenapa pasal kan, bila kita tak ada sale, otak kita lebih kreatif nak compare dengan sale. Sebab kita ada pressure. Betul lah. Macam benda ni kena buat macam ni, kena follow up lah. Tiba-tiba tak pernah follow up klien. Follow up klien Habis ni benda tu berlaku bulan ni kat aku tau. Maksudnya bulan ni bukan, maksudnya bulan aku ada sale close bulan ni. Cuma tak capai target aku kan. Follow up klien lah, apa benda semua kan. Sebab dia lah kadang-kadang kita ni manusia, bila kita convert, kita selesa tau. Nanti lah balas apa semua macam last month kan, aku sedap kan. This month just slow sikit, aku dah start follow up klien. Dah start hantar selamat pagi punya gambar. Macam aku dia beza tau. Waktu 7 bulan yang aku tak ada sale tu, di waktu permulaan tu beza dengan je, sekarang. Beza. Tapi bila hang dah spike kan, betul. Bila hang drop tu kan, hang akan rasa betul-betul sakit tau. Betul. Hang akan rasa betul-betul sakit. Macam mana aku rasa sekarang. Sebab kau bayang bulan lepas 7 unit close. Bulan ni baru 2. Lagi 5 tu jauh tau. Aku cakap macam apa benda ni bulan ni. So mula lah gitu je. Macam mana aku boleh buat bulan lepas 7 kita akan fikir tau. That's why benda bagi aku tak ada sini pun rezeki juga sebenarnya. Tapi bukan bentuk duit, tapi dah bentuk otak kita ni function lebih sikit untuk berfikir lebih kreatif. Okay Kim, apa yang sales mana yang membuatkan mindset hang tu orang cakap improve? Hang ingat tak ada tak satu case klien hang yang buatkan mindset hang improve? Macam macam sale sales yang hang dapat tu more better case case. Maksud aku ada tak case yang dengan hang dapat case tu dapat case tu dia improve hang punya mindset.
mungkin apa yang customer tu alami, masalah dia, hang solve masalah dia. Ada tak? Dia bukan kes tau. Dia bulan. Dia lepas daripada 7 bulan tak ada sale kan. And then 2020 waktu raya, aku tak tahu daripada mana datangnya rezeki tu kan. Daripada tak ada track record yang baik, tak ada feedback customer kan, tiba-tiba ramai orang contact. Bulan tu, maksudnya lepas daripada raya tu, bulan tu antara bulan yang aku ingat sampai sekarang. Moment tu yang aku ingat sampai sekarang. Aku rasa mungkin hang punya hard work yang datang masa tu paid off yang masa-masa lalu. Tapi macam 7 bulan tu, apa yang hang buat sebenarnya 7 bulan tu? Aku marketing hang buat apa? Bulansi hang gelak kat dia. Betul lah, kita tak tahu apa yang dia buat. Aku buat marketing lah macam-macam. Aku buat research kan, and then aku share dalam bentuk video content dengan dorang kan, dengan audience aku. Lepas tu macam-macam lah aku study tentang FB ads kan. Buat research. Macam kalau dulu aku spend FB ads ni, kalau boleh sikit lagi aku nak spend kan. Tapi sekarang lagi banyak aku nak spend. Banyak sebab tembak FB ads bila hang dah ada knowledge kan, hang dah faham macam mana hang nak structure kan benda tu. So hang lebih agresif lah untuk spend macam tu. Faham. Macam aku pun ni kira hari mendung kan. Aku pernah alami sampai aku kena warning lah. Ingat aku ada cerita warning letter. Aku kena warning, dapat surat warning tu. Masa tu dah spike lah kan, dah naik lah kan, beli rumah. So 2 bulan lepas tu lah, 2 bulan lepas, tak lama pun, 2-3 bulan lebih kurang macam tu kan, dapat surat warning ni kan. Aku memang masa tu lah, memang aku akan ingat sampai sekarang lah, yang always buat aku rasa tak selesa. Walaupun sepatutnya kalau mungkin orang lain dia dah selesa lah kan, tapi bagi aku tak nak selesa sebab aku tak nak dah lalui masa tu kan. Satu sales sikit lah. Kalau untuk sales advisor kereta, satu sales tak cukup lah. Tak cukup untuk hidup kan? Tak ada. Dia masing-masing punya mentality lah, masing-masing punya target. Ada orang bagi dalam sama juga, dalam property industry pun sebulan 1 pun okey, 3 bulan 1 pun okey. Depends lah. Macam bagi kita yang memang focus on nak push better, sebulan 3 pun sikit bagi aku. Ada orang 3 tu, 3 bulan ni banyak kan. Bagi tak cukup. Macam kalau HKZ sendiri ada, of course ada kan, target berapa ada Ada. So far macam mana perjalanan tu? Achievable ke atau macam mana? Dia macam sepanjang aku create SKZ ni kan, dia di fasa yang sentiasa baik tau. Tapi Alhamdulillah 2-3 bulan ni, bila dia drop tu kan, tu aku cakap macam bulan 7 ni sakit man. Bila hang dah start kan, lepas tu hang jatuh, dia sakit. Itu yang hang cakap hang tengah alami ni. Aku tak pernah rasa yang sampai aku terpaksa gunakan cash reserve aku. Tapi aku rasa bulan lepas. Faham tak? Maksudnya dah sampai tahap yang aku rasa teruk. Untuk seseorang yang ada company, Shoki, hang kena ada satu benda, leadership. Sebab tu bila hang ada leadership, hang ada rasa kebertanggungjawabban terhadap staff-staff. That's why kenapa orang compare kan, kenapa gaji staff kecil, gaji bos besar kan. Sebenarnya gaji is not the point. Tanggungjawab dia itu yang sanggup berkorban something. Korang tahu tak ada bos yang tak ambil gaji? Betul tak Kim? Ada alami tak? Cerita tegak Ada pernah alami tak? Aku tak pernah. Tak pernah Tak pernah. Alhamdulillah. Penting bayar gaji. Tapi betul lah, bagi aku mindset, bagi aku lah, kadang-kadang rasa macam boss eat last tu bagi aku macam kadang tak boleh pakai. Tak boleh pakai juga sebenarnya kan. Betul. Sebab kalau bisnes ni kan, something yang kita dah invest masa, invest duit, effort. So kalau kita dah invest tu, bagi aku make sure kita dapat in return lah kan. So pay yourself first lah. Betul, pay yourself first. Benda tu yang penting sebenarnya kan. Macam last month pun, last 2 weeks aku ada satu problem yang aku down sikit lah kan. Tapi aku rasa, that's why aku rasa bersyukur juga, sebab kadang aku consume Azri Walter lah, benda semua kan. Last month aku issue dengan aku punya tenant tau, dengan aku punya penyewa. Dia dah book lah, rumah tu dah hampir penuh, dalam 15 orang macam tu kan, dah penuh Long the way, ada seorang tenant aku ni, dia kata, saya tak sangka rumah tu ada 16 orang, ramai sangat lah. Tapi hang beritahu tak?
benda tu kita dah bagi tahu tau. Isu dia adalah dia wakilkan kawan dia datang. So misleading information. Faham tak? So kawan dia beritahu macam mana, aku tak sure kan. Sampai kata saya tak nak rumah ni, saya ramai sangat apa semua kan. Dia dia tak ada isu kalau seorang yang nak belah. Semua nak belah. Dia jadi isu bila tarik semua. dia tarik kawan tau. Mula-mula seorang dia kata tak nak. Tiba-tiba seorang dia WhatsApp aku, abang saya tak nak lah bang rumah ni bang. Saya tak nak lah. Semua ikut kawan lah. Ikut kawan. So aku macam, aduh ni kenapa ya? Aku down sikit tapi so okay relax kan. Malam tu aku stress kan. Last kali aku ingat satu quote dari Razali Walter, dia kata apa tau, masalah besar macam mana pun dalam dunia ni, malam tetap kena tidur. Kan? So aku lah keadaannya aku macam gabra apa semua. Nak cari balik ni payah. Aku dah spend berapa ribu kat rumah tu. Tidur dulu lah kan. Cakap kita apa, nak macam mana sekali pun aku tetap kena tidur lah. So alhamdulillah malam tu tidur dengan Lily kan. Macam bisnes saya dulu teruk macam mana sekalipun kan, malam saya tidur. Betul, that is the point bagi aku yang benda tu betul tu. Kita kupas sikit lah bab Azri Walter lah. Okay, sebab kita memang mengkagumi susuk figura Azri Walter ni. Untuk aku punya quotes yang favorite aku, down macam mana pun cukup bulan tetap kena bayar installment. Kan? So benda tu dia bagi aku dia membakar. Lagi satu, macam mana untuk seseorang salesperson tu tak ada sales tapi boleh ada masa. Faham tak? Dapat tak? Maksudnya dia tak gunakan masa dia. Tak guna masa. So itu yang selalu ambil lah. aku ingat dalam kepala otak. Lagi. Aku follow dia lama tau. Aku follow dia waktu dia badan besar lagi. Betul. Buat komen. Sama dulu Facebook. Dia Facebook. Aku ingat aku lama dah. Aku follow TikTok dia 50k. Lambat. Aduh. Dia sebelum dia botak lagi aku dah follow. Tapi macam kita orang dah follow lama konten dia, nampak improvement konten dia tu memang beza lah. Dulu ingat ke dulu dia tak ada edit. Okay, biasa kan kita dekat tepi grey kan. Biasa benda-benda celah pagar. Dulu dia suka buat video dengan budak-budak dia kan. Betul, dengan budak-budak dia lepas petang-petang buat sales je kan. Buat sales dia kan, makan. Tapi nampak bagi aku quotes yang aku pegang hang ada game. Apa game? Quotes. Tak ada ataupun apa yang dia petik satu. Aku tak berapa ingat. Aku tak berapa macam highlight. Tapi dua aku pegang lah. Kita tahu ni dia punya. Tapi aku pegang pertama sekali dalam bisnes, reach out more people. Itu aku pegang gila. Dulu aku pun tengok marketing ni apa yang strategi paling power lah. Last sekali benda tu je sebenarnya. Simple reach out more people lah. Kan maksud kita kena reach lebih ramai orang untuk dapatkan customer. Benda tu je. Selama dia aku belajar marketing macam-macam apa semua, aku nampak upa-upa je. Benda tu je. Kan maksud kalau kita nak reach ramai orang dari segi video ke apa ke, saya tak ada lah. Sebab tu macam aku kupaskan episod yang lepas kan, sales ni dia evolving. Salesman yang ikut cara old school akan kalah dengan salesman yang buat online. Sebab betul, kalau kita bagi flyers, ini untuk salesman lah kan, salesman kereta, untuk kita bagi flyers, kalau ikut kederat kita, paling max pun 50 tak pun 100 lah. Tapi untuk orang yang buat social media, satu video dia boleh cecah, kalau busuk-busuk lah, ambil 1000 je lah kan. Tak payah kita petik sampai 10k ke apa kan. 1000 tu pun dia dah menang banyak lah. Betul. So bagi aku kalau buat sales, kena follow the trend lah, behavior sales tu sendiri lah kan? Betul. So kalau macam kita ada buat bisnes, kita memang kena masuk online lah. Itu no choice lah. Dia tak ada benda yang sekarang ni saya tak nak buat online, kita nak be different, kita nak end flyers. Mampus Cakap mampus aku cakap kan. Sebab aku dalam industri tanah ni, bukan semua yang muda, ada yang tua kan. Tapi aku suka geng-geng aku ni, dia orang willing untuk belajar dan nak follow lah. Tapi ada juga yang jenis macam still lagi buat cara lama kan. Dulu-dulu kan property agent punya kerja, dia punya job scope every day. Pertama sekali buat phone call, cold call. Faham. Pergi dekat mudah.my, call yang iklan yang direct owner untuk dapatkan listing. Call lah dulu. Farming, pergi kawasan tu connect motor kan, ketuk pintu, ni ada rumah nak jual ke. Dulu punya style. Nampak? So ada lagi masih buat sampai sekarang tau. So maksudnya bagi aku tak kata salah lah. Maksudnya masing-masing ada dia punya kan. Tapi nak tak nak kita kena menang dalam setiap sudut lah. Kalau kau power buat benda tu, kau kena tambah sikit online. Sebab macam HKZ kan, memang Hakim share tadi, dia punya perjalanan HKZ ni start je terus online. Okay, so macam mana hang boleh dapat jalan tu? Macam mana hang boleh figure out jalan tu, Kim?
Macam aku suka study tau. Aku suka kaji kan. So dari situ aku nampak macam mana aku nak pecah market tu kan. Dan aku suka kaji aku punya kompetitor. Aku akan tengok mana yang champion point mindset. yang aku boleh fill the gap kan. Yang aku boleh lawan, yang aku boleh menang, kat situ aku isi. Macam tu. Tapi kan kalau online dengan offline kan, macam sekarang kan orang lebih nak buat online kan. Tapi kita tak boleh tinggal juga offline. Betul, that's aku cakap tadi. Kalau kita dah power offline, kita kena tambah online. Macam tu lah. Dia tak ada kata salah betul. Tapi macam Shoki ada ke pergi ni lagi? Masuk mall semua? Tak ada. Tapi kan aku always terfikir macam ni tau. Aku pernah aku bori-bori aku nak buat kereta driving, aku terfikir apa tau. What's happen if Facebook ads dah tak boleh buat dan social media dah tak ada? Apa jadi dengan bisnes kita? That's the point. Aku memang terfikir banyak kali lah. Teman-teman macam yang memang tekan ads apa semua. Macam aku tekan ads lah, macam Hakim tekan ads. Apa akan jadi? What's happen kalau benda tu tak ada Aku terfikir banyak kali benda ni. Bagi aku, pendapat aku lah, untuk menjawab hang punya curiosity, macam dulu orang-orang dulu pun ada juga terfikir, macam mana kalau satu hari nanti kita dah tak boleh bagi flyers kan? Betul tak? Tapi rupa-rupanya bila dia tak boleh bagi flyers, come out dengan benda baru, social media kan, benda-benda macam ni. So mungkin untuk menjawab hang punya curiosity tu, kalau kita dah tak boleh lagi dengan social media, akan keluar lagi lah, tak tahulah apa lagi kan. So NPC NPC apa? Salesperson rumah kan, ejen rumah. Thank you for the gift. Okay, wrap it up. Okay, so far untuk malam ni session bagi aku nice gila. Sebab first time kita ada guest. InsyaAllah lepas ni kita invite lagi guest-guest yang best untuk kita bidas. Banyak lagi topik-topik yang best. So dari segi aku punya side, banyak knowledge kita dapat pada malam ni. Dan dari segi dua orang punya perspektif, dan kita combinekan dapat apa yang best. Dan Hakim pula, aku tak ada ni apa penutup ada, so apa punya apa advice apa ke? Ni audio ni selalu tengok di kita TV3 semua masuk RTM semua. RTM tak ada tu. NTV7 tak ada advice. Tak ada lah. Bagilah sikit. Sikit lah. Kalau ada dia ramai terinspirasi untuk apa content creator kan. Dia dah kira macam satu pekerjaan baru. Kan? Betul. So untuk generasi sekarang kena cepat adapt dengan benda tu, and kena cepat grab peluang yang ada. Jangan terlambat. So untuk korang yang baru jumpa channel ni ataupun podcast ni, leave a like, subscribe, follow, komen semualah. Buat apa-apa semua interaction dengan video ni. Ciao. Right, ciao.